So guys, selamat datang ke SRTV. Okey, sewaktu aku rakam video ni, perlawanan ni masih lagi berlangsung sebenarnya. Dalam, habis sudah masalah 92 minit sudah guys. Jadi aku rasa no point aku tunggu sampai whistle penamat lah, pasal kita sendiri tahu apa dia punya penghujung perlawanan ni. Dan itu adalah agregat yang telah dikutip oleh kedua pasukan, di mana agregat perlawanan ni adalah 5-2 guys, di mana Sabah FC tumbang di Likas 3-0 guys. Tumbang 3-0 di bawah tim Melaka guys. Melaka kalau di Liga Super di bawah kita. Tapi kita tidak boleh menidakkan jugalah punca sebenarnya kesemuanya terjadi adalah akibat apabila Gary Silva Robert dilayangkan kad merah. Challenge yang dilakukan terhadap pemain Melaka tersebut memang bagi aku, bila aku tengok balik VAR tu, aku merasa okey lah, memang confirm kad merah lah. Tiada benda lain lagi yang boleh dia dapat untuk kekasaran yang telah dilakukan tu, dan membuatkan dia telah dilayangkan kad merah lah di penghujung separuh masa pertama, dan ianya memberi impact terus lah untuk di separuh masa kedua. Basically kita bermain okey juga sebenarnya. Masih juga kita cuba menyerang, masih juga kita membuat percubaan-percubaan, hantaran-hantaran masih dilakukan apa semua. Cuma sekali lagi, bila kita lakukan benda-benda sedemikian, of course dia akan membawa more manpower di bahagian atas dan kurang di bahagian bawah. Dan antara gol-gol yang telah dilakukan oleh mereka ni kebanyakannya sekali lagi adalah akibat daripada of course kekurangan player-player kita. Counter yang mereka lakukan pun cukup bagus. Dan at the end of the day of the match ni, memang pemain kita macam seolah-olah aku boleh nampak macam give up sudahlah dengan apa yang berlaku di sepanjang 90 minit perlawanan ni. Seperti mana aku katakan, pemain import Egypt mereka tu di video sebelum ni yang aku anggarkan akan menjadi menyusahkan kita, telah terbukti guys. Memang dia menyusahkan kita pada perlawanan ni. 2 gol beliau jaringkan dalam perlawanan ni, so membuatkan dia merupakan satu pengambilan yang cukup berbaloi lah untuk Melaka, kerana pemain import ni baru saja diturunkan, baru saja didaftarkan dan telah menjaringkan 2 gol. Bagi aku boleh katakan macam memalukan lah Sabah FC di saingan Piala Malaysia ni. Exit sekali lagi 5-2 pada perlawanan ni. Satu lagi antara benda yang okey lah, aku tidak menyalahkan, aku tidak meletakkan semua ni berlaku terhadap Gary Silva Robert saja. Sebenarnya benda ni berlaku lebih awal pada minit ke-10 sebenarnya, apabila corner kick yang dilakukan oleh pemain baru kita tu, Ernesto tu, yang berjaya disambut, ditanduk masuk oleh Gaby. Sebenarnya yang menanduk masuk bola tu sebenarnya Gaby. Tapi kenapa Darren Lock kacau bola tu? Aduh, itu yang aku betul-betul geram, betul aku nak puas hati lah dengan tindakan Darren Lock tu. Walaupun Darren Lock sendiri mengatakan yang beliau tidak menyentuh bola tu, itu yang orang wallahu alam lah, aku tak tahu sebenarnya. Aku mengharapkan pengadil apabila melihat VAR tu meletakkan keputusan yang Darren Lock tidak menyentuh bola. Tapi dalam hati aku kuat menyatakan yang Darren Lock sebenarnya menyentuh bola tersebut. Membuatkan benda ni terjadi lah guys. 2 pemain kita offset dalam situasi itu Darren Lock dan juga Aidi Moyajic. Satu benda kita kena faham, 2 pemain ni adalah merupakan striker, dan ini memanglah insting mereka untuk menjadikan gol. So aku dah heran lah. Okay, kita anggap sekarang Darren Lock sambut bola tu. So aku dah heran lah Darren Lock menyambut bola tersebut. Pasal itu memang insting mereka guys, selaku striker, untuk menyambut bola yang berdekatan dengan mereka. Tapi cuma ianya telah memberi kesan yang besar lah untuk kita. Di situ sebenarnya aku nampak punca macam hilang fokus pemain Sabah FC ni, sewaktu 2 individu yang aku rasa perlu diberi suntikan dalam perlawanan ni. Satu adalah Ernesto sendiri, kerana beliau adalah bukan first match beliau bersama Sabah FC. Satu corner kick yang cukup cantik dilakukan oleh beliau. Lepas tu Gaby yang baru balik daripada injury menjaringkan gol. 2 benda ni, 2 individu yang aku sebut ni terlibat dalam menjaringkan gol. Sebenarnya kalau gol tersebut boleh dapat dikira, ianya akan memberi boost untuk mereka berdua ni, menambah keyakinan mereka. Of course lah pemain kita yang lain juga, tapi akibat daripada kesilapannya yang dilakukan oleh Darren Lock ni, aku yakin lah, pasal memang aku nampak dari segi facial expression, body language, diorang semua memang agak down selepas gol itu tidak dilakukan. So
kalau aku lah Gaby kan macam yang kenapa aku sambut bola tu ngam sudah aku tanduk masuk, sudah kau biar sialah bola tu masuk, apa juga masalah dia kau mau sambut begitu macam tegangku mental. So aku sentuh dulu mengenai Ernesto ni. Aku tidak put an high expectation untuk beliau beraksi dengan bagus malam ni, apatah lagi membantu kita untuk memenangi perlawanan ni, kerana this is a first match for him bersama Sabah FC. First match for him juga untuk menyesuaikan diri dengan Liga Super ni. So aku boleh meletakkan dia ni sebenarnya belum acclimatize dan perlu diberi masa untuk acclimatize dengan pemain Sabah FC, dengan culture di Sabah, culture di Malaysia, corak permainan, keperluan di Liga Super ni. That's why aku ada katakan pada video perkongsian tu juga, aku mengatakan macam yang kalau boleh, of course aku mau ada diturunkan sebenarnya pasal kita amat memerlukan seorang di position tersebut, tapi aku lebih memandang dia ni macam dimasuk as a sub dulu supaya kita tidak terlalu put so much pressure untuk dia. Aku nampak selepas beberapa insiden, especially goal tu, aku nampak sudah dia macam takut naik ke atas, dia main play safe sudah, lebih kurang macam tu, kerana takut terlibat dalam melakukan kesilapan, lebih kurang macam tu lah. Cuma dia ni selepas ketiadaan Sadil, selepas ketiadaan Stu, aku gembira dia ada kerana dia mempunyai kemampuan untuk mengambil bola mati, free kick ataupun corner apa semua. Memang hantaran dia cukup cantik lah, walaupun ada beberapa kali juga dia gagal melakukan hantaran yang sempurna, tapi so far aku tengok dia punya accuracy tu memang cantik untuk Ernesto ni. So itu satu plus untuk kita, tapi bagi aku dia tidak beraksi bagus untuk perlawanan ni sekali lagi kerana dia tidak acclimatize dengan saingan bola sepak tempatan kita ni. So aku ingin menambah lagi, selepas keluarnya Gary Semerompat bermula separuh masa tahap kedua tu, macam pemain kita aku tengok macam main macam cukup untuk hadir saja, macam tidak bersungguh-sungguh apabila bola masuk ke final third. Macam yang whatever lah, lebih kurang macam tu aku perhatikan mereka macam tidak bersungguh-sungguh apabila berada di final third tersebut. Ini adalah match yang aku tengok hantaran bola lambung, hantaran lintang yang betul-betul tidak produktif, yang betul-betul tidak diukur oleh pemain-pemain kita. Banyak peluang dipersia-siakan. Setajam mana pun Aidin Munyajik pada perlawanan sebelum ni, tapi dengan hasil bantuan yang cuba dilakukan tu, bagi aku memang ianya tidak cukup sempurna untuk dihidangkan kepada Aidin Munyajik. Dan ini adalah merupakan perlawanan, the only perlawanan selepas beberapa perlawanan sebelum ni yang Aidin Munyajik jarang tidak melakukan sebarang gol, kerana sekali lagi umpanan yang tidak begitu baiklah telah diberikan oleh pemain-pemain kita. So aku memang hampa lah, kerana seperti aku katakan pada video sebelum ni, aku mahu kita memenangi perlawanan ni bukan kerana untuk menempah tiket ke pusingan seterusnya, kerana kita tahu kita lawan JDT. Pasal aku mahu ini adalah merupakan bilang orang satu moral boost untuk pemain kita, meningkatkan kembali motivasi mereka. Satu lagi adalah merupakan satu bilang orang bagi mengembalikan keyakinan kita juga, ditambahkan lagi dengan good news dan kemasukan Ernesto ni. So itulah kepentingan untuk perlawanan ni, untuk Ernesto, untuk kita, untuk semua pemain kita. Jadi for the first impression, bagi aku gagal lah untuk kita berikan kepada Ernesto, lebih kurang macam tu. Dan kenapa aku risau, kenapa aku ingin sangat untuk kita memenangi perlawanan ni guys, kerana kamu tengok 3 match yang akan datang untuk Sabah sini siapa kita lawan. Itu aku akan buat video yang lain lagi lah bagi benda tu. So aku nak sentuh dulu benda tu lah, tapi it's very crucial lah untuk kita memenangi perlawanan itu yang aku katakan sebelum kita menuju ke 3 perlawanan yang seterusnya. Jadi okay guys, itulah dia aku punya ulasan secara ringkas mengenai perlawanan ni. Of course aku memang aku tidak mau berselindung, aku tidak mau kipas-kipas, aku tidak mau aircon apa semua. Aku cuma cakap berdasarkan apa yang aku nampak aksi kita,
berdasarkan again aku punya pengalaman mengendalikan perlawanan ulasan ni, dan apa yang aku rasa aku katakan memang cukup benar lah, memang terjadi semua di atas padang tu. So aku memang cukup kecewa atas apa yang berlaku. Jadi 5-2 sekali lagi, 2 untuk Sabah, 5 untuk Melaka. Daripada agregat kita tewas di Likas 3-0 guys. Ada merupakan satu kekalahan yang cukup memalukan untuk kita, aku katakan sekali lagi, tapi again no choice. Even Atolinus pun tiada jawapan dia untuk masalah kita ni. Aku mengharapkan Atolinus ada macam dia punya trick in the pocket lah, magic di dalam pocket dia untuk dikeluarkan bagi memastikan kita boleh still mengundi perlawanan ni walaupun kekurangan 10 pemain. Itulah dia guys. Jadi bertemu lagi di video seterusnya. Letak komen anda, pendapat anda di ruang komentar mengenai perlawanan ni. Assalamualaikum guys.